Assalamualaikum, saya Ketua Kumpulan Nik Nur Farhana dan ahli kumpulan saya ialah Rozi dan Nur Hashimah. Saya akan kongsikan video pembentangan ini yang bertajuk Reka Bentuk Lampu Sayur di Kuala Kangsar, Perak. Pengenalan, kraft tangan Labu Sayong begitu terkenal di Kuala Kangsar, Perak. Labu Sayong ini merupakan salah satu kraft tangan tradisional. Labu Sayong mencerminkan warisan budaya masyarakat Melayu. Permasalahan kajian, terdapat ramai pengusaha yang kekurangan alat perbuatan kraft tangan. Namun, setengah golongan muda yang kurang berminat dengan kraft tangan tradisional. Oleh itu, kurang sokongan daripada pihak berkuasa. Bagi penyataan tujuan kajian, yang pertama adalah tujuan kajian ini bertujuan mengetahui lebih mendalam mengenai latar belakang dan sejarah mengenai Labu Sayong dan kraft tangan. Yang kedua, mengenal pasti berbagai jenis Labu Sayong, peralatan dan motif. Objektif kajian ialah mengetahui jenis-jenis kraft tangan di Malaysia dan jenis-jenis Labu Sayong yang terdapat di negeri Perak, Kelantan dan negeri-negeri lain. Kedua, mengenal pasti tradisi dan seni warisan kraft tangan yang wujud sebagai satu khazanah di Malaysia. Seterusnya, mengkaji tentang perbezaan jenis-jenis dan reka bentuk Labu Sayong serta menyelidik latar belakang seni kraft tangan di Malaysia. Kepentingan kajian dapat mengekalkan reka bentuk, seni dan tradisi Labu Sayong di Malaysia. Namun, dapat menaikkan imej negara dalam bidang perusahaan dan penghasilan seni kraft tangan Malaysia setanding dengan negara Asia yang lain. Seterusnya, dapat memartabatkan tradisi dan seni warisan agar tidak lapuk di masa hadapan. Limitasi kajian untuk kajian ini tidak bekerja sama dengan responden dalam pengumpulan data. Namun, tempat yang menjadi tumpuan adalah Kuala Kangsar, Perak. Metodologi kajian ialah menggunakan kaedah perpustakaan atas talian. Antara yang terdapat pada surutan literatur adalah sejarah awal kraft tangan Labu Sayong. Tradisi tembikar ini diusahakan oleh penduduk pedalaman iaitu Kampung Sayong. Sejarah tembikar di Malaysia telah bermula pada zaman prasejarah lagi. Penghasilan Labu Sayong ini diilhamkan daripada sayur. Reka bentuk Labu Sayong dan jenis-jenis Labu Sayong. Terdapat beberapa gambar yang di bawah merupakan Labu Sayong. Labu pucung, Labu lugur, Labu panah, Labu lepak, Labu tela dan Labu pucung. Jenis-jenis kraft tangan iaitu tembikar, barangan kraft tangan diperbuat daripada tanah. Seni tembikar telah wujud di Malaysia sejak beribu tahun yang lalu. Selalunya, tembikar ini digunakan dalam perubatan atau majlis pertabalan sultan. Tenunan. Tenunan hasil proses jalinan atau sulaman benang. Hasil tenunan suatu warisan yang begitu unik. Tenunan begitu popular ialah tenunan songket Melayu dan tenunan puah peribumi Sabah, Borneo. Seterusnya, seni tekad. Dikenali sebagai nama bersuji. Menekat merupakan kerja menyulam benang emas ke atas kain dasar, iaitu kain baldu. Seni tekad telah dikesan sejak awal kurun ke-15, sejak zaman keagungan Sultan Melayu Melaka. Seterusnya, songket, sejenis kain tenunan yang unik dalam masyarakat Melayu. Songket merupakan kain lazim yang dibusanakan dalam adat dan upacara perkahwinan Melayu. Ia juga merupakan pakaian bangsawan, orang besar negeri dan keluarga kerabat diraja. Batik salah satu bidang kraft tangan yang unik di Malaysia.
Batik terdapat 3 jenis iaitu batik blok, batik conteng dan batik skrin. Namun di Malaysia penggunaan batik begitu meluas sehingga kini. Seterusnya, seni ukiran kayu. Seni kraftangan yang telah lama wujud di kalangan masyarakat Melayu, masyarakat etnik Sabah, Sarawak dan orang asli. Malaysia berkembang luas dalam seni ukiran kayu kerana terdapat banyak hasil kayu kayan. Namun di Semenanjung begitu ketara dengan seni ukiran kayu seperti pembinaan rumah tradisional di Negeri Sembilan, Kelantan dan lain-lain. Anyaman. Proses menyilang bahan-bahan asli daripada tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun untuk digunakan sebagai barangan harian. Bahan yang dianyam ialah lidi, rotan, akar, buluh, mengkuang dan sebagainya. Masyarakat Melayu mempunyai bakat kreativiti yang mendalam dalam pembuatan kraftangan tradisional. Teknik pembuatan labu sayong terdiri daripada teknik pijitan, teknik lingkaran, dan teknik acuan. Gambar tersebut merupakan peralatan dan bahan seramik yang digunakan untuk membuat labu sayong seperti pengayak, capah, pinggan, besen, penggelek, papan penggelek, kayu penepek, dawai pendong, pengukir, angkuk, span, batu 5 unggal, dan berus. Gambar di bawah merupakan motif-motif Melayu yang terdapat pada labu seperti bulan sabit, tulang ikan, pucuk rebung, dan huruf P. Selain itu juga bunga tanjung, bunga padi, bunga kedudut, bunga pecampat, bunga lawan, bunga cengkeh, pucuk rebung, bunga cakar ayam, susur kelapa, huruf S, siku keluang, dan huruf X yang ada pada labu sayong. Tokoh labu sayong. Nama tersebut ialah Puan Hawa binti Mahsanam. Beliau merupakan tokoh wanita yang begitu lama mendalami ilmu labu sayong. Beliau juga mahir dalam pembuatan labu sayong tradisional dan juga moden. Beliau mendapat ilmu ini dari ibunya sendiri. Beliau merupakan warisan ke-6 yang menerusi bidang ini. Pada tahun 1973, beliau berjaya masuk dalam sebuah akhbar tempatan iaitu The Star dan lain-lain akhbar. Beliau juga pernah menyertai pameran dianjurkan di Muzium Negara dan lain-lain. Tokoh seterusnya ialah Zamri Pandak Ahmad. Encik Zamri atau Zamri bin Pandak Ahmad atau dikenali sebagai Zamri Pandak Ahmad. Beliau begitu terkenal dengan pembuatan labu sayong di Kuala Kangsar, Perak. Dari umur 15 tahun, beliau telah mempelajari ilmu labu sayong. Beliau lahir pada 16 November 1942. Beliau merupakan satu-satu lelaki yang menceburi bidang ini di kampungnya. Setelah peringkat dewasa, beliau berjaya menjadi seorang tenaga pengajar seramik. Pada tahun 2002, beliau dijemput oleh kerajaan Jepun untuk mengadakan demonstrasi labu sayong di Nagayo, Jepun. Tokoh Zulkifli bin Pandak Bedin. Encik Zulkifli bin Pandak Bedin merupakan seorang ahli guru pembuatan labu sayong tradisional. Beliau lahir di Kampung Kepala Bendang Sayong, Kuala Kangsar, Perak. Beliau lahir pada 11 Disember 1948. Beliau hanya meminati pembuatan labu sayong tradisional kerana keadaan tradisional kurang diguna pakai lagi. Beliau ini merupakan warisan turun-temurun yang kelima. Beliau telah lama mengusahakan kraft ini selama 40 tahun. Beliau mendapat ilmu ini dari ibunya sendiri. Beliau pernah mendapat pengiktirafan pada 2013. Beliau juga dilantik sebagai ahli guru kraft tembikar sayong. Akhir sekali penutup, labu sayong ini perlu dikekalkan sehingga kini pihak berkuasa hendaklah membuat pameran atau aktiviti agar golongan muda berminat untuk mengetahui tentang labu sayong. Bidang labu sayong ini tidak boleh dilupakan kerana ia merupakan satu kraftangan tradisional pada zaman dahulu. Sekian, terima kasih dari kami.